Hai pelajar, saya Cikgu Kartik, Guru Pengajian Perniagaan SMK Tinggi Sapak, Kuala Lumpur. So, cikgu nak sambung bahagian yang ketiga dalam pemasaran, iaitu berkaitan dengan model gelagat pengguna. Okay? So, dalam bahagian ni, cikgu akan bincang dua bahagian. Satu, apakah komponen dalam model gelagat pengguna? Yang ada tiga, ya, iaitu rangsangan pemasaran dan persekitaran, kotak hitam pembeli dan respons pembeli. Okay, ini fakta khusus, ya. Lepas tu kita akan bincang apakah faktor yang pengaruhi gelagat pengguna. Iaitu budaya, sosial, individu, psikologi dan situasi. Ada 5 faktor yang mempengaruhi gelagat. Ini adalah fakta khusus, ya. Okey, apa dia gelagat pengguna atau dipanggil consumer behavior? Okey, so consumer behavior atau gelagat pengguna ni rujuk pada proses. Okey, apa yang dibuat oleh pengguna bila membuat keputusan untuk nak beli apa, okey, nak guna apa, adakah dia nak terus beli atau lupuskan barang dan sebagainya. Itu rujuk pada gelagat pengguna. Okey, so mereka cuba menjawab soalan seperti apa yang mereka nak beli, di mana nak beli, bagaimana nak beli, banyak mana, bila nak beli, kenapa nak beli. Itu adalah gelagat. Okey, so gelagat ni berbeza mengikut individu. Setiap individu ada gelagat yang berbeza. Lelaki dengan perempuan, gelagat dia berbeza. Pengguna Melayu dengan pengguna Cina, gelagat dia berbeza. Okey, seorang lelaki tua dengan lelaki muda, gelagat dia berbeza. Okey, so gelagat ni rujuk pada tabiat. Okey, apa yang mereka buat, ya. Okey. Model gelagat pengguna. Model ni menceritakan bagaimana pengguna akan memproses rangsangan. Rangsangan maksudnya stimulus. Okey, apa yang mereka terima, ini menyebabkan mereka buat keputusan dan kita akan nampak apa respon dia. Okey, so model ni ada 3 bahagian. Yang pertama ialah rangsangan, iaitu rangsangan pemasaran dan persekitaran. Yang kedua, kotak hitam pembeli, iaitu proses pembuatan keputusan. Dan yang ketiga, respons pembeli. Okey, dibahagi kepada 3. Okey, rangsangan, kotak hitam pembeli dan respons pembeli. Okey, 3 bahagian. Okey, so rangsangan ni rujuk pada rangsangan pemasaran dan rangsangan persekitaran. Okey, so kita boleh dipengaruhi oleh pelbagai rangsangan. Contohnya produk. Kamu nampak ada satu produk yang baru dipasarkan. Okey, jadi mungkin kamu nak dapatkan info tentang barang ni. Okey, pengedaran. Mungkin ada ejen yang jumpa kamu, explain tentang barang tersebut. Okey, mungkin kamu nampak ada barang diberi potongan harga atau mungkin iklan barang tu menarik. Benda ni boleh stimulate kita, boleh merangsang kita untuk dapatkan info atau beli barang. Okey, rangsangan persekitaran ni rujuk pada faktor luaran seperti ekonomi. Keadaan ekonomi yang baik menyebabkan kamu nak beli. Keadaan ekonomi meleset menyebabkan kamu kurang beli. Okey, budaya. Okey, sosial. Sosial ni rujuk pada interaksi. Okey, interaksi dengan orang lain. Okey, kalau you nak beli sesuatu, kamu dipengaruhi oleh rakan kamu. Itu dipanggil sosial. Perubahan teknologi. Contohnya during the COVID, ramai orang beli barang secara online atau berkaitan dengan teknologi. Keadaan politik. Okey, itu benda yang boleh merangsang kita. Okey, dan bila ada rangsangan, kita akan buat keputusan untuk beli. Itu dikenali sebagai kotak hitam, black box. Kenapa dipanggil kotak hitam? Sebab benda ni hanya pembeli yang tahu. Dia nak beli di mana, nak beli bila, berapa dia nak beli, itu keputusan pengguna. Itu kotak hitam, black box. Okey, dan responnya kamu akan nampak. Dia pilih jenama tertentu, pilih lokasi tertentu, pilih masa tertentu. Itu adalah respon atau tindak balas. Jadi model gelagat pengguna ni dapat dibagi kepada 3 kumpulan. Okey, 3 bahagian. Rangsangan, itu rangsangan pemasaran dan persekitaran. Kotak hitam pembeli dan juga respons pembeli. Okey. Okey, mari kita perhatikan apakah faktor yang pengaruhi gelagat pengguna. Okey, faktor ni ada 5, ya. Yang pertama ialah budaya atau dikenali sebagai culture. Okey, so budaya ni ada 3 bahagian kecil, iaitu budaya, subbudaya dan kelas sosial. Okey, so budaya rujuk pada benda-benda yang asas. Okey, benda-benda yang asas, nilai, tanggapan, keutamaan gelagat dalam suatu masyarakat. Itu dipanggil budaya. Culture. Okey, what is the value? Okey, apa persepsi kita? Apa yang kita beri keutamaan? Itu dipanggil budaya. Okey, contohnya budaya orang Melayu memakai baju kurung. Itu adalah culture. Okey, culture itu adalah keutamaan, nilai yang dipegang oleh masyarakat berkenaan. Okey, subbudaya merujuk pada kumpulan yang berkongsi nilai yang sama dan boleh diidentifikasi. Itu dipanggil subbudaya. So subbudaya ni adalah lebih kecil daripada budaya. Contohnya orang Melayu di Negeri Sembilan suka masakan yang pedas, manakala orang Melayu di Johor suka masakan
asam pedas. Itu dipanggil sub-budaya. Small culture, makanan orang Kelantan dengan Terengganu mungkin berbeza sikit. Okey, sebab itu dipanggil sub-budaya. Okey. Kelas sosial ni, social class ni rujuk pada pembahagian dalam masyarakat berdasarkan harta yang kita ada, pendapatan kita, okey, taraf pendidikan atau pekerjaan. Jadi, masyarakat ni dapat digolongkan dalam 3 kumpulan. Okey, di Malaysia dibahagi kepada B40, M40, T20. Okey, B40, M40, T20. Itu dipanggil social class. Okey, atau dibahagi kepada kelas atasan, menengah dan sederhana. Dan gelagat pembelian ni berbeza mengikut setiap kelas ni. Okey, contohnya golongan menengah, sederhana atau rendah ni, mereka suka beli barang di pasar malam berbanding dengan kelas atasan. So, kelas atasan ni, mereka suka belanja di tempat yang mencerminkan kedudukan status mereka berbanding dengan golongan yang lebih rendah. Itu dipanggil kelas sosial. Okey. Okey, sosial maksudnya apa? Sosial ni berkaitan dengan interaksi. Kita berhubung dengan orang lain. Okey, so faktor sosial ni ada 3 perkara, iaitu kumpulan rujukan, keluarga, peranan dan status. Ini berkaitan dengan sosial. Okey, so kumpulan rujukan maksudnya kumpulan yang boleh memberi kesan secara langsung atau tidak langsung terhadap gelagat pengguna. Okey, reference group. Dia ada 2, kumpulan primer dengan kumpulan sekunder. Kumpulan primer ni rapat dengan kita. Contohnya keluarga, rakan, jiran. Ini boleh beri kesan secara langsung. Nak makan apa hari ni? Keluarga kamu boleh mempengaruhi kamu. Rakan kamu boleh mempengaruhi kamu. Okey? Ayah kamu nak beli kereta. Jiran boleh beri kesan secara langsung. Itu dipanggil kumpulan primer. Okey? Kumpulan sekunder ni, kumpulan profesional atau fahaman agama. Okey? So, mereka ni jarang bertemu. Okey? Jadi, interaksinya lebih rendah berbanding dengan kumpulan primer tadi. Jadi, pengaruh kumpulan primer ni lebih tinggi berbanding dengan kumpulan sekunder. Okey? Kumpulan keahlian. Kumpulan keahlian ni juga boleh mempengaruhi gelagat pengguna dari segi cara hidup, sikat, pemilihan barang, okey, jenama dan sebagainya. Itu kumpulan keahlian. Okey, contohnya idola kita. Kita suka pakai raket badminton yang dibeli oleh Lee Chong Wei. Itu dipanggil kumpulan keahlian. Kita ada idola yang kita boleh rujuk, penyanyi tertentu, ahli politik tertentu yang menjadi contoh kepada kita. Itu dipanggil kumpulan rujukan. Okey. Keluarga. Keluarga ni kesan dia sangat besar. Okey. Contohnya kalau ayah kamu nak beli kereta, ibu kamu boleh memberi efek, ada kesan. Okey. Kalau kamu nak pergi makan, bapa kamu tak boleh decide seorang. Mungkin dipengaruhi oleh ibu atau anak. Jadi keputusan ni dipengaruhi oleh ahli dalam keluarga berkenaan. Ibu, bapa, anak dan sebagainya. Okey. Contohnya keputusan pembelian rumah pertama dipengaruhi oleh ahli keluarga. Dia akan tengok berapa ahli keluarga. Kalau keluarga dia besar, dia mesti beli rumah yang besar. Itu dipanggil keluarga. Okey. Peranan dan status ni rujuk kepada peranan yang dimainkan oleh individu dalam society. Okey, atau masyarakat atau keluarga dan juga status dia. Contohnya Encik Bala merupakan seorang pengurus sumber manusia di sebuah bank. Merupakan pembina pasukan Leopold dan bapa kepada 2 orang anak lelaki. Jadi kamu akan nampak gelagat Encik Bala ni banyak bergantung pada peranan dia di organisasi sebagai seorang pengurus sumber manusia. Peminat pasukan Leopold. Jadi beliau lebih suka membeli barang-barang ataupun memakai t-shirt warna merah contohnya. Okey. Bapa kepada 2 anak lelaki. Jadi sukan-sukan ni dia lebih kepada sukan lasar sebab dua-duanya anak lelaki. Jadi gelagat beliau dipengaruhi oleh peranan dan status dia. Okey, itu dipanggil peranan dan status. Okey. Okey, faktor individu yang ketiga ya. Kita bincang budaya, sosial. Ini yang ketiga, individu. Individu ni rujuk pada ciri-ciri peribadi yang boleh mempengaruhi gelagat kita. Okey, contohnya umur kita. Okey, tahap dalam kitaran ayat. Okey, contohnya adakah kamu ni seorang kanak-kanak, okey, seorang dewasa, dah tua. Okey, tahap kita berbeza, jadi gelagat kita pun berbeza. Okey. Pekerjaan kita, kedudukan ekonomi ya, saiz pendapatan, gaya hidup, personality, itu dipanggil faktor individu. Okey, contohnya seorang individu yang lasak suka menggunakan kereta pacuan 4 roda dan suka mengembara secara solo. Sebab itu personality dia. Okey, itu ciri-ciri peribadi dia. Okey. Psikologi. Psikologi adalah faktor dalaman. Okey, so dalam psikologi ada 4 keyword, iaitu motivasi, persepsi, pembelajaran, kepercayaan dan sikap.
Motivasi ni rujuk pada desakan naluri. Okay, what you want to achieve something. You motivate to achieve something. Kamu nak capai sesuatu. Jadi, kamu akan berusaha untuk mencapai apa yang kamu nak. Itu dipanggil motivasi. Jadi, gelagat kita diberi kesan daripada motivasi. Okay, kalau you nak beli sebuah kereta, itu adalah motivasi. Okay, contoh seorang pengguna menjadi ahli kelab kecergasan kerana bertekad untuk mengurangkan berat badannya. Itu motivasi dia untuk beli pakej keahlian dalam kelab kecergasan. Okay, persepsi rujuk pada tanggapan. Okay, tanggapan individu terhadap suatu produk. So, ada pengguna yang menganggap barang import lebih bermutu berbanding dengan barang tempatan. Itu persepsi dia. Okay. Personality. Ini rujuk pada sifat-sifat seorang yang unik. Okay, contohnya ada individu yang suka menggunakan barang berjenama. Dia sanggup belanja banyak wang untuk beli jam tangan mewah. Ada orang tak peduli tentang brand. So, dia tak kisahlah pakai jam tangan RM10 ke RM20, dia tak kisah. Tapi ada yang dia nak jam tangan yang mahal saja. Itu personality dia. Okay. Sikap merujuk pada respon positif atau negatif terhadap suatu objek dalam persekitaran. Contohnya pengguna yang berpatriotik hanya beli produk Malaysia walaupun harganya mahal. Itu menunjukkan sikap dia, attitude. Okay. Pembelajaran rujuk pada pengalaman atau pemerhatian lepas. Okay, apa yang dia dah lalui sebelum ni. Contohnya pengalaman pahit membeli barang atas talian ni menyebabkan pengguna lebih suka beli barang di kedai. Dia tak suka dah online sebab dia ada bad experience. Itu berkaitan dengan pembelajaran. Okay. Situasi ni rujuk pada masa membeli, tempat membeli, musim, kaedah bayaran. Ini boleh mempengaruhi gelagat pengguna. Okay. Ada orang tak suka guna cash, ya. Dia hanya suka guna kad saja. Jadi mereka tak suka beli barang di kedai runcit. Mereka lebih suka beli barang di kedai yang boleh terima kad kredit atau kad debit. Okay. Sebab itu situasi. Okay. Masa membeli, ada orang suka beli pada hujung minggu saja. Ada yang suka beli setiap hari. Okay. Ada orang suka beli di kedai yang besar, ada yang suka beli di kedai yang kecil. Itu dipanggil situasi. Okay. Contohnya, pengguna suka beli barang di pasar raya berbanding dengan kedai runcit kerana ada banyak pilihan dan boleh menggunakan kad untuk membuat bayaran. Itu faktor situasi. Okay. Contoh soalan. Uraikan elemen yang terdapat dalam model gelagat pengguna. Okay. Elemen ni ada 3 kan. Okay. Yang pertama ialah rangsangan. Itu rangsangan pemasaran dan persekitaran. Yang kedua kota hitam. Yang ketiga respons pembeli. Okay. Ada 3 ya. Nyatakan 2 rangsangan persekitaran dan 2 rangsangan pemasaran. Rangsangan persekitaran ni rujuk pada rangsangan ekonomi, persekitaran ekonomi, persekitaran politik dan sebagainya. Yang pemasaran ni contohnya produk, okay, penetapan harga, promosi dan sebagainya. Okay. Nyatakan 4 faktor yang mempengaruhi gelagat pengguna. Apa dia? Budaya, sosial, psikologi, individu, situasi. Bagi 4. Okay. Nombor 4, bagaimana faktor individu mempengaruhi gelagat pengguna beli sebuah kereta? Kaitkan dengan faktor individu seperti saiz pendapatan. Individu yang ada saiz pendapatan yang tinggi akan beli kereta yang lebih mahal berbanding dengan individu yang berpendapatan rendah. Okay. Faktor umur. Okay. Mereka ni yang umurnya dalam kumpulan muda ya. Okay. Mereka lebih suka guna kereta yang lebih kecil berbanding dengan mereka yang lebih dewasa. Okay. Perempuan dengan lelaki. Okay. Ini faktor individu. Okay. Faktor psikologi. Faktor psikologi ni berkaitan dengan apa? Persepsi dia. Okay. Pembelajaran, sikap. Okay. Itu berkaitan dengan faktor psikologi. Okay. Kaitkan dengan pembelian motosikal berkuasa tinggi. Okay. Alright. So that's all for bahagian ni. Harap kamu suka apa yang cikgu sampaikan ni. Kalau ada sebarang komen boleh tanya cikgu. Jangan lupa share dan subscribe ya. Okay pelajar. Bye.